Salam sejahtera, anda sedang menonton Fokus minggu depan bersama saya Naila Huda. Tapi sebelum kita mulakan perbincangan secara lebih mendalam, kita saksikan rangkuman tumpuan untuk minggu akan datang. Baik, kerajaan akan memutuskan kelonggaran bagi individu yang lengkap 2 dos vaksin pada mesyuarat Majlis Pemulihan Negara MPN minggu depan. Kelonggaran SOP itu termasuk mempertimbangkan kebenaran merentas daerah ataupun dine-in makan di restoran. Namun, banyak perkara yang perlu diperhalusi dan diambil kira sebelum memberi kelonggaran tersebut. Antaranya, kita juga perlu melihat penularan varian Delta dan aspek ketidakadilan berbanding individu yang belum lagi menerima 2 dos vaksin walaupun sudah berdaftar. Dan kelonggaran ini juga perlu dinilai mengikut keadaan semasa. Jadi, kita juga ingin melihat jangkaan situasi COVID-19 pada minggu akan datang. Bagi mengulas lanjut berhubung dengan kelonggaran SOP bagi mereka yang sudah lengkap vaksin, Datuk Dr. Zainal Arifin Umar, Presiden Persatuan Pakar Perubatan Kesihatan Awam Malaysia, sudah pun bersedia bersama saya jam ini menerusi Skype. Terima kasih Datuk bersama saya dalam Fokus minggu depan. Mengikut keadaan semasa COVID-19 negara, apa kelonggaran SOP yang sesuai diberikan kepada individu yang sudah lengkap 2 dos vaksin? Apa mungkin SOP yang tak sesuai untuk dibenarkan? Ya, saya rasa kelonggaran yang patut diberikan kepada orang yang telah melengkap 2 dos ya. Pertama mungkin kebenaran untuk makan di kedai-kedai ataupun dine-in ya. Yang kedua mungkin juga mengadakan macam rawatan lah ke rumah-rumah yang perlu lah, keluarga dan sebagainya. Tapi apa yang penting adalah pertama supaya kita dapat menentukan bahawa kelonggaran ini diberikan kepada tempat-tempat yang betul-betul tidak mempunyai kes lah ataupun kluster. Yang kedua, supaya apabila ada kelonggaran pun kita mesti lagi mematuhi SOP yang disarankan. Ya, saya. Datuk, apa perkara yang perlu dipertimbangkan ataupun diperhalusi sebelum kita nak beri kelonggaran ini? Secara generalnya, apa kita nak kata pros and cons? Ya, pertama betul lah. Mungkin dengan dos kedua ni kita boleh orang kata melindungi ya, walaupun bagaimanapun masih lagi boleh dijangkiti dan boleh menjangkiti orang lain. Jadi pertama mesti kita patuhi pemakaian mask, penjarakan sosial atau fizikal dan tidak mengunjungi tempat-tempat yang crowded ataupun sesak. Kemudian kita kena kalau kawasan tu kawasan yang mempunyai kes ataupun berada dalam berhampiran dengan kluster seperti di Kilang dan sebagainya. Jadi tempat-tempat ini janganlah diberi kelonggaran walaupun mereka telah mempunyai 2 dos ya. Kerana ini mungkin akan mencetuskan kembali kluster dan juga boleh juga menyebabkan jangkitan kepada orang itu sendiri. Ya, saya. Datuk, pada masa yang sama kita lihat beberapa negara tergesa-gesa melonggarkan SOP seperti pemakaian pelitup muka dan juga dari sudut sekatan pergerakan. Misalnya di United Kingdom dan Amerika Syarikat yang kini menyaksikan lonjakan semula kes ini terutamanya berpunca daripada varian Delta. Di sini apa pengajaran yang boleh kita ambil dan juga kita nak reflect balik kepada apa yang pakar-pakar kesihatan nyatakan sebelum ini. Segelintir daripada mereka berpendapat bahawa kita terlalu bergantung kepada pelaksanaan lockdown. Jadi sekiranya kalau kita memberi kelonggaran ini dan juga menjelang herd immunity, kelompok immunity ini, kita sudah pun capai pada hujung tahun, sekiranya kadar vaksinasi itu terus meningkat. Dalam masa yang sama, kita juga ingin melihat apa langkah seterusnya. Adakah kita akan kembali melaksanakan lockdown sekiranya berlaku juga lonjakan semula kes seperti yang berlaku di beberapa negara lain? Ya, ini penting pada kita sebagai rakyat Malaysia, orang kata faham dan juga bersabar. Kerana
kita tidak mahu tergesa-gesa macam dilakukan luar negara lah. Kita tahu bila dibukakan ataupun diberi kelonggaran tu, maka mereka akan mengadakan pesta, mengadakan kenduri, mengadakan perkumpulan, kemudian aktiviti-aktiviti yang ramai orang dan sebagainya. Jadi untuk kita di Malaysia, saya rasa kita telah mengalami hampir setahun lebih, setahun setengah ya. Jadi lebih elok kita berhati-hati dan kita melonggarkan ikut keperluan ya. Misal mungkinnya sekarang kita jangan benarkan untuk rentas negeri yang mempunyai kes. Mungkin kita tidak benarkan merentas daerah-daerah yang mempunyai kes dan kluster. Dan kita juga mungkin boleh memberikan kelonggaran kepada mungkin untuk acara-acara keagamaan yang sedikit ya. Kerana pada kita ini adalah yang terakhirlah. Kita tidak mahu bila kita bergerak kepada pasal 2 nanti, kita kena balik ke pasal 1. Atau bila kita bergerak ke pasal 3, kita balik kepada pasal 2. Kita tak mahu itu. Dan kita juga tidak mahu membebankan kita punya fasiliti kesihatan yang sekarang telah maksimum. Jadi bersabar dan insyaAllah kalau kita mencapai imuniti yang tinggi, saya rasa sebelum hujung tahun ni kita akan dapat lebih kelonggaran lagi. Ya saya. Dalam masa yang sama, kita tahu SOP dan perintah kawalan ini bertukar dari semasa ke semasa mengikut keadaan. Pandangan Datuk sendiri, apa jangkaan kadar jangkitan dan juga paling penting sekarang untuk kita lihat keadaan di hospital, kadar penggunaan katil ICU, apa yang boleh kita jangkakan pada minggu-minggu akan datang? Ya, dari segi kes mungkin kita boleh nampak dia punya stabil lah namanya, tidak ada peningkatan yang melonjak ataupun tinggi. Tapi kita kena ingat bahawa untuk kes-kes yang memerlukan rawatan kerana sekarang ni varian Delta ni juga akan orang katakan menyebabkan pertukaran daripada kategori 1 dan 2 kepada kategori 3 dan 4 dengan masa yang cepat. Kemudian kes itu akan memerlukan rawatan yang panjang untuk yang kes ICU mungkin purata dalam 2 minggu ya. Jadi untuk tempoh 2 minggu ya daripada sekarang untuk 2 minggu datang, kita rasa tidak akan ada banyak perubahan dari segi keperluan fasiliti. Dia akan terus meningkat. Jadi kerana itu kita mesti betul-betul mengawal supaya kita tidak menambahkan lagi beban kepada fasiliti yang advance. Itulah ya saya. Datuk, pada masa yang sama kita juga ingin melihat kepada situasi COVID-19 secara lebih menyeluruh, di mana kita lihat Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah kini sudah pun mula berkongsi kes harian mengikut kategori klinikal. Kalau kita lihat semalam, 0.4% kes adalah kategori 4, manakala 0.5% adalah kategori 5. Dan ini mungkin memberi sedikit kelegaan kepada orang ramai apabila mereka lihat, hanya jumlah yang sikit sahaja, yang kecil sahaja sebenarnya kategori 4 dan 5. Namun kita kena faham di sini pesakit kategori 2 dan 3 juga boleh menjadi kategori 4 dan 5 sekiranya mereka ataupun tahap gejala COVID-19 itu menjadi lebih teruk. Jadi bagaimana untuk kita fahami pecahan kategori ini dibandingkan dengan realiti semasa? Ya, ini kita kena faham ya, Kementerian Kesihatan mengeluarkan statistik itu untuk sebagai panduan am kepada kita rakyat ya. Tetapi kita sebagai rakyat ataupun orang biasa, kita kena faham bahawa betul kes akan bertukar dengan cepat. Pertama, kategori 1, 2 atau 3, 4 yang dilaporkan itu adalah semasa kes itu dibuat diagnosis ya. Dibuat test, dia diagnosis, maka itulah keadaannya. Tetapi dia boleh bertukar ya, daripada pagi kategori lain, petang kategori yang lebih atas, atau dalam masa beberapa jam daripada kategori 3 menjadi kategori 4, atau kategori 2 menjadi kategori 3 dan 4. Jadi perubahan itu akan meningkat terus. Jadi untuk kita orang awam, kita jangan merasa tenang ataupun selesa dengan angka-angka tersebut. Kita mesti ingat bahawa keadaan boleh menjadi serius pada bila-bila masa dan keadaan akan terus meningkatkan penggunaan fasiliti. Jadi untuk faham boleh, tetapi jangan kita rasa selesa dengan angka-angka itu. Ya saya. Datuk, untuk kita juga fahami secara lebih mendalam realiti terutamanya di hospital-hospital di Lembah Kelang, di Selangor terutamanya yang berdepan cabaran menangani jumlah pesakit COVID-19 yang semakin meningkat, dan juga pada masa yang sama kita sudah pun melihat kepada beberapa kelonggaran SOP bagi mereka yang sudah lengkap vaksin 2 dos. Bagaimana Datuk ingin melihat keseimbangan yang kita ingin capai di sini kembali kepada normal dan juga pemulihan ekonomi, tapi dalam masa yang sama adakah hospital
hospital terutamanya di Lembah Kelang boleh menampung dengan sedikit kelonggaran yang diberi ini? Saya rasa begitu, ya betul. Kelonggaran dan juga keseimbangan atau pembukaan ekonomi yang perlahan tu saya rasa tidak akan mendatangkan kesan yang beratlah kepada pesakit kesihatan kalau kita terus maintain kita punya pengurusan di peringkat awal. Dan saya rasa fasiliti perubatan dan kesihatan kita masih orang katakan mampu untuk menanganinya. Dan insya-Allah kalau kita semua bekerjasama dan juga mengawal dan kita di dalam masyarakat kita, insya-Allah kita tidak akan orang katakan terus membebankan kepada fasiliti kita. Ya saya. Datuk, akhir sekali kita tahu salah satu komponen yang cukup penting dalam strategi kesihatan awam menangani COVID-19 ini adalah kadar ujian saringan yang tinggi dan esok kita menjangkakan kit ujian kendiri pantas antigen COVID-19 buatan Malaysia mula dijual dan lebih mudah diakses apabila dapat dijual di farmasi dan sebagainya. Dan ini dilihat dapat meningkatkan kadar ujian saringan serta juga memberi keputusan dengan lebih pantas supaya kes positif lebih cepat diasingkan. Adakah kit ini Datuk melihat sepatutnya telah pun disediakan kepada umum lebih awal atau bagaimana? Ya, alhamdulillah itu yang kita tunggu-tunggukan kerana itu akan membantu untuk membuat saringan dan juga bantu untuk membuat isolation secara kendiri. Jadi memanglah banyak negara yang telah awal dan kita pun sepatutnya kita mula memberi lebih awal. Tetapi tak apa bila kita ada ini, cuma kita harap kerajaan dapat menentukan supaya harganya tidak terlalu tinggi dan mudah didapati oleh orang awam. Jadi bila-bila masa mereka nak buat pemeriksaan kendiri menggunakan kits ni, mereka mampu dan boleh akses. Jadi sangat membantu pada pengurusan pandemik kita dan insya-Allah kita akan keluarlah daripada pandemik ini dengan lebih cepat dengan cemerlanglah. Ya saya. Baik, terima kasih Datuk Dr. Zainal Arifin Omar, Presiden Persatuan Pakar Perubatan Kesihatan Awam Malaysia mengulas mengenai kelonggaran SOP bagi individu yang telah lengkap vaksin 2 dos. Itu akan diputuskan dalam mesyuarat Majlis Pemulaan Negara MPN pada minggu depan. Itu salah satu fokus kami pada minggu akan datang. Tetapi selain itu kita juga akan bercakap tentang COVID-19 tetapi dari sudut tamasya antarabangsa Olimpik Tokyo 2020 yang juga kita jangkakan pada minggu akan datang. Dan kita akan bincangkan tentang Olimpik 2020 ini satu dari sudut sukan, apa harapan negara untuk kontingen meraih pingat pada Olimpik kali ini, tetapi dalam masa yang sama juga ada kebimbangan berhubung dengan jangkitan COVID-19 apabila sudah pun 2 kes positif dikesan di perkampungan Olimpik Tokyo setakat hari ini. Dan kita akan bincangkan itu selepas ini, tapi kita akan berhenti rehat seketika. Bertemu kembali dalam Fokus minggu depan dan berbaki beberapa hari lagi sebelum Olimpik Tokyo 2020 membuka tirai selepas terpaksa ditangguhkan akibat pandemik COVID-19. Namun tamasya antarabangsa itu sudah pun berulang kali diselubungi kontroversi. Kita lihat daripada skandal membabitkan pihak penganjur, manakala kini pula tumpuan terarah kepada lonjakan semula kes COVID-19 ketika kerajaan Jepun masih bergelut menangani situasi pandemik. Dan beberapa protes telah pun dianjurkan rakyat Jepun baru-baru ini di samping kajian Ipsos menunjukkan 80% rakyatnya sebenarnya membantah penganjuran Olimpik kerana dikhawatiri mencetuskan kluster sekaligus menambah lagi tekanan pada sektor kesihatan yang sudah pun tertekan. Malah setakat hari ini 2 atlet di perkampungan Olimpik sudah pun disahkan positif COVID-19. Begitupun bagi rakyat Malaysia pula, semangat menyokong kontingen negara mampu menyatupadukan rakyat tak kala situasi COVID masih memuncak. Kajian Ipsos juga mendapati 77% responden Malaysia bersetuju bahawa Olimpik mampu bawa negara bersatu padu. Jadi bagi membincangkan harapan untuk kontingen negara serta kebimbangan mengenai risiko jangkitan, sudah bersedia bersama saya menerusi Skype Irfan Ali, hos Astro Arena. Terima kasih Irfan bersama saya dalam Fokus minggu depan. Kita nak mulakan dengan harapan dan ramalan untuk kontingen negara di Olimpik Tokyo 2020. Okay, Nala, thank you. Kalau kita nak tengok dari segi harapan dan juga sasaran, of course kita harapkan yang terbaik dengan atlet kita yang dah berkorban selama lebih setahun. Sebab bagi atlet kita daripada sejak tahun lepas mereka sudah pun bersedia untuk tamasya Olimpik tetapi ditunda. Tapi latihan mereka tidak ditunda dan mereka terus berlatih dalam bubble system di MSN maupun di Akademi Badminton Malaysia ABM dan sesetengah daripada atlet kita dapat
orang kata join kejohanan antarabangsa seperti Lizija memenangi All England dan kita punya skuad pelayaran beraksi di Spanyol. Jadi dengan kejohanan-kejohanan tersebut adalah sedikit orang kata exposure dengan kompetitif ni tournament. Jadi untuk Olimpik kali ini kita harapkan yang terbaik dan mereka dalam sidang media bersama Australia sebelum pun mengatakan bahawa inilah pentas yang mereka ingin buktikan walaupun tidak ada kejohanan-kejohanan antarabangsa, mereka boleh mempamerkan aksi yang terbaik di tamasya paling besar untuk orang kata acara sukan. Ya, seperti yang Irfan katakan, ada sidang media yang diadakan Astro Arena bersama dengan Majlis Olimpik Malaysia bersama dengan atlet negara baru saja beberapa hari lepas. Bagaimana Irfan melihat persiapan atlet negara ketika negara bertungkus lumus untuk memerangi pandemik COVID-19 ini? Pasti itu satu cabaran yang amat besar. Jadi bagaimana mereka dapat mengharungi cabaran itu tetapi dalam masa yang sama masih lagi membawa semangat dan harapan besar di pentas antarabangsa nanti? Kalau kita nak tengok dari segi persiapan, MOM telah pun memberikan orang kata ultimatum kepada Olimpian yang mana mereka harus mengasihkan diri, mereka harus terus berada dalam bubble sampailah ke airport untuk keramaian mereka kalau tak salah saya semalam. Jadi berbulan-bulan diasingkan daripada keluarga, daripada kawan-kawan, hanya berlatih demi orang kata mempamerkan aksi terbaik di Tokyo. Mereka harus menjalani swab test yang kerap untuk memastikan tak ada jangkitan ataupun tak ada COVID-19 di antara mereka di MSN maupun di ABM. Tetapi walaupun kita ada dalam orang kata pandemik, walaupun kita dikurung, semangat mereka sebagai atlet ni tidak boleh disangkal lagi sebab pengorbanan yang dilakukan bukan sahaja melibatkan fizikal tetapi dari segi mental dan untuk atlet-atlet elit yang akan beraksi di tamasya Olimpik, mereka tak ada masalah untuk menyesuaikan diri dengan apa yang berlaku sekarang. Even kita punya perseorangan negara Lizija, bila saya tanya boleh ke kalau kita compete tak ada penonton, dia kata benda tu awal-awal yes, satu benda yang merisaukan ataupun satu benda yang baru, tetapi sebagai seorang atlet yang orang kata mencari kecemerlangan ataupun mencari kejayaan, itu semua harus diketepikan secepat mungkin dan lebih fokus kepada orang kata pesaing di dalam gelanggang. Jadi dari segi persiapan mental dan juga fizikal, atlet-atlet kita sudah bersedia 100% dan kebanyakan mereka sudah pun berada di perkampungan atlet di Tokyo setakat pagi ini. Irfan, saya kira bagi kebanyakan penonton di Malaysia, menonton Olimpik ini boleh jadi satu distraction bagi kebanyakan kita yang mungkin tertekan akibat COVID-19. Tapi kalau kita nak lihat isu-isu dikelilingi ataupun mengelilingi Olimpik ini, kita tidak boleh nak lari daripada isu COVID-19. Kalau kita lihat media antarabangsa pun kebanyakannya tumpuan terarah kepada isu COVID-19 di Tokyo ini. Tapi dalam masa yang sama, ini sudah pun diambil kira oleh pihak penganjur. Jadi kita nak lihat juga apa garis panduan yang disediakan sekiranya atlet dijangkiti COVID-19 ketika persaingan. Okey, kalau untuk kami juga sebagai pengamal media yang akan ke Tokyo, garis panduan sudah diberikan sebulan awal, jadi kita pun dah orang kata dah maklum dengan apa yang harus dilakukan sebelum masuk ke Jepun dan apa yang kena kita buat kalau kita orang kata ada COVID-19 di Jepun. Untuk atlet juga sama. Bagi atlet ataupun mana-mana pengamal media yang positif COVID-19, mereka akan dibawa terus ke pusat kuarantin di Jepun, yang mana kerajaan Jepun dah pun bagi tahu mereka akan tanggung setiap kos dari segi penempatan dan juga perubatan, yang mana pandemik ini memang kita tak boleh nak elak. So mereka bersetuju untuk mengadakan tamasya Olimpik, jadi mereka pun bersetuju untuk bear the cost kalau ada orang kata virus ni, COVID-19 ni yang kena dengan atlet-atlet maupun pihak-pihak media. Jadi langkah seterusnya untuk sesiapa yang positif COVID-19 di Jepun akan terus dibawa ke pusat kuarantin selama 14 hari. Dan bagi atlet pula, kalau mereka dijangkiti virus tersebut, mereka akan ditempatkan di pusat kuarantin 14 hari
Dan kalau dalam 14 hari itu mereka harus bertanding, mereka tidak boleh bertanding dan statusnya akan diletakkan sebagai did not start ataupun DNS. Jadi benda-benda itu semestinya ataupun sudah tentu atlet tidak mahukan benda itu berlaku. Jadi mereka dengan sendiri, inisiatif sendiri harus menjaga sebaik-baiknya SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan Jepun sewaktu berada di perkampungan atlet maupun di venue nanti. Jadi of course kita nak elakkan sebaik mungkin, tapi kalau jadi apa-apa, kerajaan Jepun dah pun sarankan yang bahawa kita akan dijaga di sana. Seperti yang Irfan katakan, pihak media juga tidak terasing daripada risiko jangkitan COVID-19 dan saya difahamkan Irfan bersama rakan-rakan setugas lain dari Astro Arena, saya percaya 20 daripada wartawan Astro Arena juga akan berada di perkampungan Olimpik Tokyo ini. Apa antara program yang boleh kami jangkakan daripada Astro Arena sepanjang liputan Olimpik Tokyo 2020 ini? Okey, baik. Untuk pihak Astro Arena, 20 orang tu meliputi semualah 10 wartawan, 10 cameraman, 3 producers, kita ada technical crew dan juga saya sebagai host di sana. Kita akan sajikan kepada anda, kepada semua pelanggan-pelanggan Astro, liputan yang menyeluruh bermula 21 Julai nanti sehinggalah 8 Ogos di mana upacara penutup akan dilangsungkan. Jadi bagi penonton-penonton Astro Arena maupun pelanggan-pelanggan Astro, anda boleh saksikan liputan menyeluruh 21 Julai dan of course opening ceremony ataupun upacara pembukaan pada 23 Julai pada jam 8 malam. Dan selain daripada itu, kita juga akan bawakan kepada anda live stream di YouTube Astro Arena bermula 23 Julai 3 petang selama 6 jam dan bermula 24 Julai live stream akan berlangsung 12 tengah hari sehinggalah jam 6 petang. Jadi kalau yang terlepas dekat TV ataupun di Astro Arena, anda boleh saksikan sorotan-sorotan perlawanan ataupun events yang berlangsung pada hari tersebut di live stream YouTube. Jadi kepada anda jangan risau sebab kita akan bawakan liputan yang menyeluruh, liputan yang terkini sementara kami ada di sana. Dan tapi dari segi interview apa semua dia akan ada kelainan sebab kita kena ada jarak yang cukup iaitu 2 meter. Jadi itu antara perkara-perkara baru yang mungkin saya dan juga rakan-rakan lain akan experience for the first time bila kita cover international event, especially Olympic dalam orang kata norma baru. Ya, Irfan dan rakan-rakan setugas di Astro Arena pastinya mengikuti rapat perkembangan penganjuran Olimpik Tokyo 2020 ini yang kalau daripada perspektif media antarabangsa sudah pun dibayangi beberapa kontroversi sepanjang setahun yang lepas ini. Bagaimana Irfan melihat kontroversi ini dan juga sentimen rakyat Jepun sendiri yang tak berapa semangat untuk mengadakan Olimpik tak kala pandemik COVID-19 ini masih lagi memuncak di Tokyo di Jepun? Macam yang Naila katakan sebelum ni, even rakyat Jepun adakan demonstrasi di jalanan untuk orang kata menghalang dari Olimpik ini dilangsungkan. Tapi apa yang orang kata di skala besar adalah keperluan penganjuran Olimpik kerana kerajaan Tokyo sudah pun membelanjakan almost 30 billion US dollar untuk tamasya ini saja. Sebab pada mulanya 2013 di waktu Jepun menang bidaan menjadi host Olimpik pada tahun 2020, jangkaannya adalah 7.3 bilion. Tapi setelah infrastruktur dinaikkan dan kemaskini dari segi maintenance kemudahan yang ada, keselamatan, logistik, angka tu menjejak 15.4 bilion. Dan penundaan Olimpik dari 2020 ke 2021 kos yang lagi tinggi iaitu 2.8 bilion untuk maintenance dan 1 bilion lagi untuk orang kata adakan countermeasures, adakan orang kata COVID-19 punya countermeasures. Dan sekarang ni jumlah perbelanjaan almost 20 billion US dollar. Jadi untuk kerajaan Jepun dan juga IOC mereka harus jalankan juga sebab kalau tidak kerajaan Jepun akan orang kata bergelut dengan hutang yang cukup-cukup banyak. Jadi IOC ataupun International Olympic Committee sarankan okey, Olimpik kita jalankan tapi dengan new norm yang kita dah letakkan, ada banyak SOP yang diletakkan untuk dapatkan at least broadcasting rights di seluruh dunia untuk menampung sedikit overrun cost yang bakal ditampung oleh kerajaan Jepun. Jadi of course rakyat
menyuarakan hak-hak mereka, tetapi dari segi kerajaan, dari segi ekonominya, kerajaan Jepun harus menjalankan Olimpik Tokyo ini untuk mengurangkan beban ekonomi Jepun di masa akan datang. Okey, Irfan, akhir sekali kita berbaki 1-2 minit sahaja, tetapi kita tahu mengambil kira sentimen rakyat Jepun yang agak negatif ketika ini, tetapi dalam masa yang sama kita ingin menunjukkan semangat kepada kontingen negara. Jadi bagaimana untuk penonton, peminat di Malaysia, bagaimana kita nak tunjukkan semangat kita kepada kontingen negara? Bagi penonton-penonton yang akan orang kata bersama Astro Arena ataupun bersama Astro dalam sepanjang Tamasya Olimpik 2020 ini, anda boleh terus saksikan Astro di mana kita ada 10 saluran HD untuk anda sepanjang Tamasya Olimpik. Untuk perkembangan terkini dan eksklusif, of course anda boleh tonton Astro Arena 801. Dan kalau anda ada apa-apa message ataupun pesanan untuk atlet di negara, jangan lupa gunakan hashtag sokong Malaysia dan juga gambar tim Malaysia, dan of course official hashtag untuk kontingen Malaysia adalah hashtag Demi Malaysia, untuk bagikan kata-kata semangat kepada atlet-atlet kita. 30 atlet yang akan beraksi di Olimpik bermula 22 Julai nanti. Baik, terima kasih Irfan Ali, hos Astro Arena, sudi meluangkan masa bersama kami di Fokus minggu depan, walaupun akan bertolak ke Tokyo juga dalam 2 hari ini. Terima kasih kepada Irfan mengulas mengenai pembukaan Olimpik Tokyo 2020 yang akan bermula pada minggu depan. Itu antara fokus kami di Astro Awani, dan itu sahaja perkongsian dalam Fokus minggu depan bersama saya Nala Huda. Kita jumpa lagi. Salam hormat.